Terima kasih Jovinia di Kota Kinabalu. Perusahaan kecil dan sederhana SME dijangka menyumbang 41% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara menjelang 2020. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin berkata ini merupakan peningkatan 8% daripada 33% yang sektor itu sumbangkan pada tahun lepas. Menurut Tan Sri Adnan, sasaran tersebut boleh dicapai dengan menjadikan ekonomi lebih dinamik dan inovatif untuk pemain SME. Justru pemain industri SME disaran agar berperanan lebih aktif dan meluas dalam meningkatkan penyertaan terutama Bumiputera dalam perusahaan tersebut. Ketua Menteri berkata demikian pada Majlis Perasmian Seminar Perniagaan dan Ekonomi Kebangsaan NBES ketiga di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg. Menyentuh mengenai usahawan Bumiputera dalam ekonomi, beliau berkata penyertaan kaum tersebut masih rendah dengan hanya 283,200 daripada 1.026 juta syarikat berdaftar. Tambahnya, usahawan Bumiputera juga perlu berusaha merebut peluang perniagaan dan menerokai pasaran baru selain melengkapkan diri dengan teknologi terkini untuk terus maju. Program NBES Anjuran Persatuan Alumni UiTM Sarawak dan Universiti Teknologi Maras Sarawak itu diadakan sebagai platform kepada usahawan Bumiputera untuk memperluaskan jaringan perniagaan, mendapatkan situasi terkini ekonomi negara selain mengetahui inisiatif yang disediakan oleh kerajaan untuk SME. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Negeri Sarawak mencatatkan sejumlah 54 kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan APD dengan nilai rampasan RM1.8 juta setakat ini. Pengarahnya, Datuk Stanley Tan berkata rampasan dibuat mengikut Peraturan 4/4/A Perintah Perihal Dagangan Label Cakra Optik 2010 kerana kesalahan menjual, membekal atau menawarkan untuk membekalkan cakra optik tanpa label cakra optik. Beliau memberitahu media selepas Majlis Pelupusan Barang Rampasan Sitaan Ops Akta Hak Cipta 1987 AHC dan Akta Perihal Dagangan APD 2011 di Ibu Pejabat KPDNKK di Kuching. Sejumlah 18,000 unit cakra optik tanpa label yang dilupus terdiri daripada cakra padat video VCD, cakra padat digital DVD dan cakra padat yang bernilai RM186,390 membabitkan 35 kes. Datuk Stanley menjelaskan kesemua eksibit yang dilupus merupakan hasil operasi di sekitar Kuching. Majlis pelupusan itu disempurnakan oleh Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Haji Naruddin Haji Majais. Penguatkuasaan terhadap AHC 1987 telah dapat mengurangkan gejala cetak rompak dan perniagaan haram yang semakin menular di negeri ini. Sabit kesalahan, setiap karya salinan boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, kegiatan cetak rompak terbukti mendatangkan impak negatif terhadap negara khususnya negeri Sarawak. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Haji Naruddin Haji Majais ketika ditemui pada majlis pelupusan eksibit tersebut berkata antara kesannya ialah keruntuhan akhlak dan moral golongan remaja yang menyumbang kepada jenayah seksual dan gangsterisme. Beliau menambah sekiranya gejala tersebut tidak dibendung segera, kegiatan jenayah dikuatiri akan terus meningkat. Sehubungan itu, masyarakat di negeri ini dinasihatkan untuk tidak membeli barangan cetak rompak sebagai salah satu usaha bagi mengekang aktiviti itu daripada terus menular. Orang ramai juga digalakkan untuk melaporkan kepada pihak KPDNKK sekiranya terdapat kegiatan penjualan barang cetak rompak di kawasan mereka. Bukan hanya bermegah dengan pengiktirafan Bandaraya Kuching sebagai bandaraya perpaduan, pelbagai perancangan telah disusun atur oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bagi memperhebat lagi tanggungjawab itu. Ke arah itu, DBKU mengambil pendekatan dengan mengesyorkan para ilmuwan, pengamal politik dan ketua-ketua masyarakat menubuhkan satu jawatan kuasa untuk memelihara perpaduan secara mutlak serta perancangan masa depan Bandaraya Kuching. Menurut Datuk Bandar DBKU, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, menerusi jawatan kuasa tersebut mudah bagi pihaknya menyuarakan kepada kerajaan negeri untuk menganjurkan forum antarabangsa 2 tahun sekali yang memfokuskan perpaduan. Tambah beliau, ini akan menjadikan Bandaraya Kuching sebagai ikutan dan model perpaduan bagi bandaraya-bandaraya lain sekaligus merancakkan sektor pelancongan di negeri ini. Datuk Abang Abdul Wahab ditemui pemberita selepas melawat Festival Kuih Bulan Antara Budaya di Lebuh Kapenta Kuching.
Beliau yakin Bandaraya Kuching yang selamat, bersih serta unik dengan pelbagai kaum, agama dan budaya mampu menjadi tarikan dan destinasi pelancongan. Festival tersebut turut menghimpunkan persembahan pelbagai kaum seperti tarian singa, bermukun, ngajat, basking atau muzik jalanan dan persembahan kugiran. Miri berpotensi menjadi hub sukan bermotor antarabangsa bukan hanya di Sarawak tetapi juga Borneo kerana mempunyai kemudahan litar bagi sukan berkenaan khasnya go-kart dan motocross. Menteri Muda Sukan Datuk Lee Kim Shin berkata kemudahan yang dimiliki di Miri sesuai untuk penganjuran sukan bermotor bertaraf antarabangsa selain lokasinya yang strategik di kawasan utara Sarawak. Ini katanya mampu menarik penyertaan dari negara jiran Brunei Darussalam selain Sabah dan Kalimantan untuk turut serta. Datuk Lee berkata demikian pada majlis penutupan rasmi kejohanan FIM Asian Supermoto 2015 pusingan keempat dan kejohanan Supermoto Malaysia 2015 pusingan kedua di Lita Go-Kart Miri. Miri buat julung kalinya menjadi tuan rumah bagi kejohanan tersebut dengan menyaksikan 42 peserta daripada 9 buah negara iaitu Malaysia, Brunei, Thailand, Jepun, Taiwan, Sri Lanka, Korea, United Kingdom dan Indonesia. Kejohanan turut menampilkan juara Supermoto UK Chris Hodgson yang pernah menjuarai kejohanan Supermoto sebanyak 9 kali. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Jasmi di Pahang.